Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga sentiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahawa tiada Rabb yang berhak disembah selain Allah semata-mata dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Alhamdulillah, pada hari ini 25 Ramadan bersamaan dengan Alhamdulillah kita dapat bersama lagi di dalam madrasah Ramadan ini untuk sama-sama kita membincangkan sesuatu dan dirasakan perlu bagi kita sama-sama mengisi ruang yang ada pada petang ini. InsyaAllah pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk membicarakan tentang menjadi seorang bapa atau ayah, suami yang ideal mengikut pandangan Islam. Muslimin muslimat rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat kepada amanah dan tanggungjawab yang paling besar adalah mendidik anak. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar keras dan tidak mendurhaki Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Ali bin Abi Talib berkata, ajarkanlah mereka adab dan kebaikan, dan bagi seorang ayah untuk memperhatikan pendidikan anaknya pada hal-hal yang disenaraikan. Perkara yang penting seperti mana yang akan kita bincangkan pada petang ini. Muslimin muslimat rahimakumullah, apabila kita melihat kepada arahan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Karim, seruan ini adalah merupakan satu tanggungjawab yang hendaklah dikalas oleh seluruh, utama sekali seorang manusia yang bernama bapa atau kepala kepada keluarga, di dalam mengendalikan bahtera mereka, utama sekali untuk memelihara anak-anak dan juga seluruh zuriat mereka daripada bakaran api neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di dalam ayat ini, perkara yang perlu diperhatikan adalah tentang anjuran supaya kita bersama-sama menjaga apa yang perlu kita jaga, yang disebut dengan ku. Wa biqayatun nafsi wa ahli minan nar takunu bit-ta'lim wat tarbiyati wa tansyiatihim 'alal akhlaq wal fadilah. Apa yang dikatakan untuk kita jaga itu adalah jaga daripada bakaran api neraka. Bagaimana untuk jaga bakaran api neraka ini? Kita jaga diri kita dan ahli kita dengan terutama sekali memberikan tarbiyah dan juga pengajaran, pendidikan dan pengajaran kepada mereka. Dengan pengajaran dan pendidikan inilah yang boleh dikatakan untuk menyelamatkan mereka daripada bakaran api neraka tersebut.
dinyatakan oleh Syekh Sabiq bahawa menjadi peranan utama, peranan penting di dalam menjaga suatu bahtera ini adalah dengan pendidikan itu sendiri. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, pertama sekali untuk menjadi seorang ayah atau seorang bapa atau seorang suami, maka pertama hendaklah ia melihat kepada calon isteri, hendaklah ia mengakukan ijab kabul dan juga pernikahan di kalangan yang dikehendaki. Apabila seorang itu telah mendirikan rumah tangga, maka dianjurkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama-tama sekali adalah memilih isteri yang salihah. Dan ini merupakan langkah pertama dari pendidikan anak. Dari Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atul arba'in limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha wasfar bizati din taribat yadaka. Wanita itu dinikahi kerana 4 perkara, iaitu kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya, dan kerana agamanya. Pilihlah oleh kamu wanita yang punya agama engkau, insya-Allah engkau akan beruntung. Di sini Allah SWT telah mengajar melalui Nabi Muhammad SAW supaya kita memilih isteri yang salihah untuk menentukan nasab kita untuk masa hadapan. Seterusnya, tugas bapa juga hendaklah menjadi seorang yang mendidik anak, jangan mengharapkan sesuatu pembalasan daripada anak-anak, dan juga menjaga isteri dengan harapan sesuatu yang lain daripada kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan tugas agama. Dalam ayat ini Allah SWT menyatakan segala semua ibadah kita, kerja buat kita itu menjadi suatu ibadah sekiranya ada nilai ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk mendidik anak-anak dan juga menjaga isteri kita dengan sebaik-baiknya. Dari Umar bin Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya agama, segala amal itu berdasarkan kepada niatnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahawa kerja yang kita lakukan itu berdasar kepada niat kita. Jadi kalau kita niat itu ikhlas, maka akan dapat suatu keberuntungan kepada kita bersama dan mendapat keredaan Allah dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pendidikan anak merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling mulia, kerana di sana terdapat manfaat yang dirasakan secara khusus dan juga secara umum, dan juga kerana dalam mendidik terdapat banyak kesulitan dan kepayahan. Dalam pendidikan ini bukan perkara yang mudah. Pendidikan adalah suatu perkara yang susah. Kerana susah itulah Allah SWT beri satu balasan yang cukup baik, yang cukup meriah kita apabila kita melaksanakan pendidikan itu dengan sebaik-baiknya kepada anak-anak kita dan juga kepada keluarga-keluarga kita. Seterusnya, kita membiasakan anak-anak kita dengan beribadah. Seorang ayah yang baik, seorang ayah yang cukup ideal, dia akan menjaga ibadah anak-anaknya. Dia memerintahkan mereka untuk beribadah dengan lembut dan cara yang baik sejak kecil lagi, agar mereka terbiasa dan menyukainya. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat
dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ini adalah menjadikan satu tanggungjawab kepada kita sebagai bapa untuk menjadi seorang bapa yang baik, yang bagus di segi pandangan anak-anak kita sendiri dan juga di segi pandangan masyarakat. Hendaklah dia menjaga solat dia sendiri dan juga menjaga solat anak-anak dan keluarganya. Dari Amru bin Su'aid dari ayahandanya, dari kakeknya, bahawa Nabi SAW bersabda, "Murru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinina wa farriqu bainahum fil madaji." Nabi SAW telah mengajar kita, ajarlah kalian untuk anak-anak itu solat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka bila meninggalkan solat pada usia mereka 10 tahun. Dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur kamu. Ini satu apa yang telah disebut oleh baginda Rasulullah SAW dalam usaha kita mendidik anak. Sejak daripada kecil lagi, kita kena ajar dia semaya. Dan setelah dia ingkar untuk semaya, kita kena ajar, kena piaklah lebih kurang untuk mengajar. Bukan piak nak denda, nak sakit dia, tetapi untuk mengajar dia, mendidik dia, untuk memberitahu kepada dia bahawa solat ini adalah suatu perkara yang wajib dilaksanakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, dan siapa yang memiliki anak kecil atau anak yatim dan tidak menyuruhnya untuk mengerjakan solat, orang yang lebih besar akan dihukum jika tidak menyuruh yang kecil. Dan ia harus diberi pelajaran yang keras kerana ia maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Mengikut Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini, dia kata orang tak suruh anak dia semaya, tak suruh hajar semaya, maka dia tu kena denda. Bukan anak dia kena denda, dia tu kena denda. Pasal dia tak suruh, dia telah melakukan suatu maksiat pada Allah Subhanahu wa taala dengan membiarkan anak dia menjadi jahil tanpa melaksanakan solat. Dari Ibn Qayyim berkata, barang siapa yang melalaikan pendidikan anaknya dari hal-hal yang bermanfaat baginya dan meninggalkannya sia-sia tanpa pendidikan, berarti ia berbuat sangat buruk kepadanya. Dan kebanyakan anak-anak menjadi rosak kerana kelalaian orang yang meremehkan pendidikan mereka. Punah banyak anak-anak kita ni pasal orang tua tak cara kepada pendidikan. Orang tua hak cara pada pendidikan anak-anak, orang inilah dianggap seorang bapa yang berjaya, seorang bapa yang memenuhi tanggungjawab dia sebagai seorang pak, seorang ayah terhadap anak-anak dia. Jadi muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian, kita kena ambil perhatianlah bahawa pendidikan anak-anak itu adalah suatu perkara yang cukup diberi penekanan oleh Nabi SAW itu sendiri. Dan seterusnya menjauhkan mereka dari hal yang diharamkan, iaitu kemungkaran, serta memperingatkan mereka dari semua hal tersebut, dan hendaklah menanamkan kebencian terhadap hal tersebut di dalam hati mereka. Dan juga perkara seterusnya, hendaklah kita menjaga daripada dia melakukan perkara yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang bapa yang ideal, seorang bapa yang sempurna, ia jaga anak dia daripada melakukan perkara-perkara yang haram yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah dia menanam kebencian terhadap hal-hal tersebut di dalam hati mereka. Dia kena tanam ke anak-anak barang hak benci hak Tuhan ini, barang ini kena tekan betul-betul supaya anak tidak melakukannya. Kita kena beri penerangan kepada dia dengan pembalasan yang sekiranya anak-anak dan isteri kita melakukan suatu perkara yang haram ini akan diberi denda oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Itu semua akan membawa petaka bagi mereka di dunia dan akhirat.
Kerana barang-barang itu semua, barang-barang diharamkan oleh Allah SWT ini adalah perkara yang akan boleh bawa petaka kepada mereka. Bukan petaka di dunia saja, tetapi di akhirat kelak dia akan mendapat seksa daripada Allah SWT. Inilah nak jadi seorang bapa yang adil, seorang ayah yang juru, yang baik, yang boleh ditiru oleh anak-anak kepada di dalam satu keluarga. Hendaklah dia sendiri terti dengan pendidikan, dia hendaklah dia memberi suatu pendidikan yang terbaik untuk anak-anak dia. Dengan dalih mereka masih kecil dan belum mempunyai kewajipan, pada hari ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh sang pendidik. Jadi, kerana kadang-kadang kita tengok anak kita buat perkara yang tidak comel, kita kata tak apa ke dia lah, mungkin dia budak-budak lagi. Tak boleh ikut dengan budak ni. Kadang-kadang budak-budak tu dia buat tu kerana orang tua buat. Kalau orang tua tak buat, dia tidak buat benda-benda tak molek. Jadi kalaulah orang kita nampak anak-anak tu buat barang tak comel, kita kena nasihat dulu lagi. Jangan kita buat dak cara buat dak ataupun kita sendiri buat barang-barang tak molek. Muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, perkara yang kelima yang hendak kita bicarakan adalah contoh teladan yang baik, dan ini merupakan salah satu unsur terpenting dalam mendidik. Diketahui bahawa seorang anak sebagai sangat membanggakan ayahnya dan selalu ingin meniru dan mengikuti kehendak ayahnya, ibunya dan para pendidik untuk tidak menyalahi perkataan mereka dengan perbuatan mereka sendiri. Jadi anak-anak kita ni dia bahasa jenis meniru. Kalau orang tua ni boleh jadi contoh teladan kepada dia, dia tiru apa kita buatlah. Kalau mak ayah ni yang baik, mak ayah yang ideal, pihak-pihak COVID-19 duk korang PKP ni, dia kena ajak sama-sama untuk buat sembahyang Jumaat dalam rumah. Time maghrib, solat bersama, solat Isya bersama, kemudian selepas itu mengadakan tarawih bersama-sama. Tak boleh kita nak lepas maya masing-masing. Hak ni maya bilik dia, hak ni maya bilik dia. Mak ngayah pun tak tahu di mana. Pok duk timbuk naik bak lagi dapur pas buka puasa tak jaga sembahyang. Ayah pula duk gomor cendol di belakang tu. Jadi masalah ni masalah tidak ada satu penyatuan di dalam rumah tangga yang sehingganya mak ayah tu sendiri tidak boleh menjadi contoh dan teladan kepada anak-anak mereka. Jadi mak ayah tu merupakan peranan utama untuk menjadi contoh dan teladan kepada anak-anak kita sendiri. Kau kena menjauhkan mereka dari teman-teman yang buruk. Kita jangan duduk dia main saing-saing hak tak comel. Sama sekali kita tengok anak kita main dengan dia berjalan dengan puak-puak hak pasal isap rokok. Ngesut sekali dia pun isap rokok juga. Dia berjalan main-main sekali dengan budak dadah. Ngesut sekali dia tidak mengisap dadah, dia jadi pengadar dadah pula. Jadi sama-sama dia jadi tu kepada siapa kawan dia. Itu dia. Jadi dari Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini qalilihi falyanzur ahadukum man yuhalil." Seorang itu seperti kebiasaan temannya, lantaran itu hendaknya seorang di antara kalian memperhatikan siapa temannya. Jadi kita kena perhati seorang itu, dia jadi kebiasaan, mengikut kebiasaan saing-saing dia. Kalau saing dia, kalau zaman kecil kita boleh main getah. Jadi apa boleh saing apa main getah, kita main getah juga. Hak jenis main apa ni lompat tali, kita main lompat tali juga. Jadi hak jenis hak main hak bahasa ngetik barang orang, jadi dia akan jadi ngetik barang orang juga. Jadi kita kena tengok, kena jaga siapa sahabat saing kita, anak-anak kita tu. Jadi kita jangan duk lock anak kita bersahabat dengan orang-orang yang tidak comel akhlak mereka. Sebagian ayah, semoga Allah SWT memberi hidayahnya kepada kita
dan dia tidak mengetahui ke mana anak-anak mereka pergi. Dan semua pokok kita ni kadang-kadang tak tahu ke mana anak pergi. Hak ni hak ayah yang tidak ideal lah ni. Jadi untuk menjadi ayah yang ideal, baik bapa yang ideal, mak yang ideal, dia kena tahu anak dia hidup di mana. Masa maghrib tak balik lagi ni kena tanya ke abah, anak pergi ke mana. Nak kau maya Isa pun kita duduk semaya Isa, dia tak balik lagi, dia pergilah ke lain dah tu. Jauh menecung jauh daripada kawasan rumah kita. Maka dia ada terlekat mana-mana, silat-silat hidup kurung, duduk mengisap dada. Jadi kita kena ambil perhatian bahawa anak kita tu jangan kita duduk elok, hidup capur dengan barang-barang hak akhlak dia tak comel. Kau yang tujuh meletakkan anak-anak di halakah untuk menghafal Al-Quran yang banyak tersebar di masjid-masjid. Jadi kita ajaklah juga anak-anak kita untuk pergi ke masjid, baca Quran, maya jemaah di masjid. Tapi lah ni nak pergi masjid, orang tak pergi masjid. Kalau kita boleh tengok dah ni kak, air mata masjid kalau boleh nangis, berjeruk-jeruk menyari masjid. Kerana orang duk bang hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mari sembahyang, mari tuju ke ada orang pergi. Tok bila ya duk ada doa. Siapa pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3 tak balik lagi. Tak tahu di mana tempat tidur lagi. Jadi kita jangan duk lock dia gitu, tapi kita nasihat dia supaya dia tidur awal dan juga bangun awal, dan untuk kita ajak dia solat malam dan sebagainya. Sebagai mengajar anak kita itu sendiri untuk merapatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seorang ayah yang baik. Seorang ayah hendaklah bersikap lemah lembut ketika bergaul dengan mereka. Jadi tak boleh nak kasar dengan anak-anak ni. Tapi kasar dengan dia kasar lagi daripada kita. Kita adalah tua, dia adalah remaja. Jadi kita kalau tak cakap, dia kalau segar. Tapi kita kasar, dia kasar lagi kepada kita. Jadi kita hendaklah bersikap lemah lembut dalam menjaga anak-anak kita. Dan hendaklah kita berlaku adil di antara mereka, anak-anak ni. Seorang bapa yang baik, dia berlaku adil pada anak-anak mereka. Ia tidak pilih kasih kepada anak yang lain. Anak hak tino lagu ni, anak hak jatuh lagu ni. Kasih sayang dia. Beri kasih sayang itu, kasih sayang tidak berbuah pagi kepada semua anak-anak. Kerana seorang bapa hendaklah melahirkan rasa cinta dan kasih sayang kepada anak-anak mereka seperti sayang belaka, tak kira tina jatuh, tak kira kecil besar. Dari Nu'man Al-Bashir bahawa Nabi SAW bersabda, ittaqullah wa adilu bayna awladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu. Hendaklah kamu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kamu berlaku adil pada anak-anak. Jangan kita pilih kasih. Hendak kita adil. Seorang pak yang baik, seorang suami yang baik, hendaklah berlaku adil kepada anak-anak mereka. Seterusnya adalah seorang ayah menyadari bahawa petunjuk hanya ada di tangan Allah dan yang memberikannya kepada orang yang dikehendakinya dengan keutamaannya. Jadi segala-gala perkara hendaklah kita tunjuk, kena sedarkan dan menyadari bahawa petunjuk hanya ada di tangan Allah SWT yang memberikannya kepada orang yang dikehendakinya. Terutamanya serta dia juga jadi sebenarnya kita hendaklah mengutamakan bahawa anak-anak kita tu bahawa kita kena beri pemahaman ke dia segala sesuatu tu kita buat tu adalah usaha kita bersama yang menentukannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang bapa yang baik Allah dikehendaki dengan keadilannya, dan seorang ayah hanya boleh menunjukkan kepada tanda-tanda dan mengarahkan mereka sebagaimana firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi,
tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Jadi kita ni joroyak je. Yang memberi tunjuk buka hati itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menjadi seorang bapa yang baik, kita berusahalah untuk memberi sesuatu yang terbaik pada kita. Itu atas usaha kita. Yang menentukannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak beri petunjuk. Yang beri petunjuk itu Allah. Dan juga hak dia beri petunjuk adalah orang hak dia pilih, orang yang dia kehendaki. Dan seterusnya, naklah memperbanyakkan doa untuk kebaikan dan petunjuk bagi anak-anaknya. Seorang bapa yang baik, seorang suami yang baik, hendaklah sentiasa berdoa untuk kebahagiaan anak dan keluarganya. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami dengan sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah antara perkara-perkara yang perlu kita perhatikan untuk menjadi seorang bapa yang baik, seorang suami yang baik kepada anak-anak kita, untuk demi menjaga kerukunan rumah tangga, kerukunan anak isteri kita, dan untuk masa depan anak-anak kita supaya mereka berjaya hidup di dunia dan juga berjaya di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Seterusnya apa yang kita bincangkan pada hari ini, contoh dan teladan yang telah diberikan oleh Al-Quran Al-Karim di dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman kita tengok Allah SWT menceritakan kepada kita bagaimana kisah Luqman setelah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mendidik anak dia dengan macam-macam pesanan, dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh hikmah. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Apabila Luqman kata kepada anak dia, wahai anakku, jangan kamu melakukan syirik kepada Allah, kerana syirik kepada Allah SWT itu ada satu dosa yang besar, satu dosa yang sangat teh. Jadi satu pesanan yang hendaklah dianjurkan oleh seorang ayah, seorang bapa kepada anak-anak supaya tidak sesat terlebih awal, adalah pertama sekali supaya tidak syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hak paling utama sekali yang Allah Subhanahu Wa Taala beri contoh kepada kita di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan kita boleh tengok di dalam surah Al-Luqman ayat 12 sampai ayat 19 tu, dia cerita banyak perkara. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَّاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Luqman selepas dia royak jangan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia royak pula kepada anak-anak dia, mesej kepada anak-anak ketika yang beri pengajaran kepada anak dia, wahai anakku, janganlah bersekutu kepada Allah, dan seterusnya mudah-mudahan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, buat baik kepada aku, tu yang perintah, suruh buat baik kepada dia, dia buat baik kepada orang tua dia, ibunya yang telah mengandung dia dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Jadi ayatnya seorang bapa dia kena ajarkan dia siapa pikat tu ya. Anak kena taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taat kepada ibu bapa mu, kerana mokmu tu sendiri tanggung kesusahannya atas kesusahan. Wahnan ala wahni, kesusahan demi kesusahan, payah demi payah, mengandung kamu 9 bulan. Kemudian
dengan penuh air mata, melahirkan kamu dengan penuh titisan darah dengan air mata. Kemudian menyapih kamu atau memberi susu kepada kamu. Wa bisaluhu fi amaini. Maknanya telah memberi susu kepada kamu selama 2 tahun pula nyusumu. Hak ni kena taat, kena patuh kepada mak pakmu, dia kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kedua memaksamu untuk mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya dia suruhmu juga muak patuh baik dengan mak pakmu, mak ayah ni juga baik, tiba-tiba mak ayah suruhmu syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ayat besarnya dosa syirik ni. Mu jangan sekali-kali ikut dia. Mereka kata mu jangan sekali ikut dia. Kalau mak ayah suruh kita syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala pun jangan turut. Tapi mu jangan buat balas ke dia. Sahib. Mu kena buat baik ke dia di dunia ni. Kena bersahabat dia dengan dia. Kena bersahabat dengan dia. Nah, dia tu di atas muka bumi ni. Kemudian mu jangan turut dia, tetapi turutlah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kamu memaksamu, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan suatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka kamu jangan turut. Sungguh kata tadi. Dan seterusnya Luqman berkata, hei anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan buat biji sawi pun berada dalam batu atau langit atau bumi, nescaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Jadi kita kena ingat bahawa segala suatu perkara pun tak nak sembunyi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun besar biji sawi pun duduk dalam gelap langit bumi, Allah Subhanahu Wa Taala ambil kira belaka. Dia akan hitung belaka, kalau buat salah sikit pun dia akan hitung, dia akan beri pembalasan yang setimpanya di hari akhirat kelak. Siapa kau Luqman ni sebagai ayah dia yang cukup baik sekali dia beri nasihatnya. Siapa dia suruh semaya, buat ma'ruf, jangan buat munkar. Kemudian dia suruh berjalan pun jangan berjalan lenggok ke langit, jangan berjalan derah. Kecek pun dia tak boleh kecek derah, tak boleh betul-betul kasar. Nah, jadi kita kena ikut apa yang laku-laku yang telah dibuat oleh Luqmanul Hakim dalam Al-Quranul Karim ini. Paling-paling dok kita tak boleh turut pun, sebahagian kita boleh kerja yang dilaksanakan oleh Luqmanul Hakim itu dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian, jadi kita pun ambil sikap sebagai seorang ketua rumah, ketua masyarakat. Kita jom royak ya kat orang, tapi kerana kita bukan je beri petunjuk, bukan je merubah, tapi kalau dia tak siap berubah juga, kita nak buat mana? Surah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak ubah ibu tai ayam ni, tak boleh nak ubah. Kabung tai ayam ni, kalau kita ambil dia pergi bubuh minyak wangi, dia lari. Dia tak boleh duduk. Dia nyudah dia lari dalam tai ayam pula tai ayam mana. Dah. Kalau jenis hak duduk dalam siapa situ lah, nak buat mana? Buat rumah comel pun, dia letak, kita asyik duduk, nak buat mana? Kita royak-royak molek dah. Buat comel dah rumah, suruh pergi duduk, tak asyik duduk juga. Nak duduk dalam siapa, nak buat mana? Ibu tai ayam saat ni, ibu tai ayam ni nak suruh dia lari daripada tai ayam, dia kena ambil ibu tai ayam juga, tak tepi tu. Baru ibu tai ayam tu, ambil tai ayam, dia berjujuk, dia berambak dua tu. Bila berambak dua tu, dia acah tai habis kat latar kita tu. Busuk pengen dia jawab dia nya. Jadi, ubat dia nya, kita sembuh minyak wangi. Kita buat baik. Kita buat baik pada masyarakat, kita buat baik kepada orang. Kita buat baik semua sekali. Tak ada lah penyakit kumbai tai ayam. Tak ada penyakit gara-gara ni. Dan insya-Allah kita sama pakat baiki masyarakat kita. Kita menjadi seorang bapa yang baik dalam keluarga, jadi pemimpin yang baik dalam masyarakat, jadi pemimpin ketua kepada masyarakat yang lebih besar, bernegeri dan bernegara. Insya-Allah kita akan diberi barakah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Seterusnya saya mengambil kesempatan untuk sama-sama kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.
dan kita sama-sama beraya pada tahun ni luar daripada perkara yang telah kita jangka. Tidak seperti beraya zaman-zaman dulu. Kita boleh berhari raya ni pun alhamdulillah, kerana raya adalah merupakan satu kewajipan. Jadi kita naklah raya. Raya ni diharapkan raya yang luar biasa daripada yang biasa-biasanya. Dan perkara luar biasa ni dianggap sebagai perkara yang meriah daripada biasa-biasanya. Jangan kita duduk jauh, duduk berenang dengan air mata. Kita hantarlah ucapan selamat hari raya, saling bermaaf-maafan melalui kemudahan-kemudahan media masa yang telah disediakan untuk kita bersama dalam hidup dan bermasyarakat sekarang ini. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.